السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berpeluang menyambung semula pengajian dan kuliah kita pada malam ini, iaitu rentetan daripada kuliah pada 2 minggu yang lepas. Kalau tuan-tuan masih ingat, tajuknya ialah keutamaan dan kelebihan salat 4 rakaat selepas daripada Isya. Itu tajuk yang kita bincang dalam kuliah yang terakhir di sini. Kita dah bahaskan apa yang disebut di kalangan ulama tentang salat 4 rakaat selepas daripada kita menunaikan fardu Isya. Di sana ada di kalangan ulama yang memasukkan 4 rakaat itu sebagai rawatib ba'diyah, yakni termasuk di dalam salat ba'diyah. Sebahagian ulama tidak memasukkan 4 rakaat itu sebagai ba'diyah, tetapi 4 rakaat yang dilakukan selepas daripada Isya ialah salat sunat mutlak. Dia bukan daripada rawatib ba'diyah Isya, tetapi ia adalah mutlak yang boleh dilakukan selepas daripada Isya, 4 rakaat. Kemudian para ulama juga berbeza pendapat. Kita telah kemukakan pandangan-pandangan yang ada. Sebahagian ulama menyatakan ia dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Maksudnya kalau tuan-tuan berhajat nak buat 4 rakaat, tuan-tuan kena pisahkan 2 salam lah. Kita bangkit buat 2 rakaat, 1 salam. Kemudian kita bangkit pula sekali lagi 2 rakaat, 1 salam. Kerana pada asal hukum salat sunat itu ialah 2-2. Salatul Lail mathna mathna. Nabi SAW bersebut Salatul Lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi di sana juga ada ulama yang mengatakan bahawa boleh buat 4 rakaat dengan 1 salam tanpa ada tahiyat awal. Boleh dilakukan kerana di sana ada ulama yang mengatakan sebutan 4 rakaat itu umum. Salat 4 rakaat itu umum. Artinya apa? Salat 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi dari sudut kaifiat dia ada 2 pilihan kita boleh buat. Sama ada kita buat 2-2, itu pun harus boleh. Dan saya rasa itu lebih kuat kerana asal pada salat malam itu ialah 2-2. Walau bagaimanapun, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk melakukan 4 rakaat salat malam itu selepas daripada Isya dengan 1 kali salam tanpa dilakukan tasyahud awal, juga boleh berdasarkan kepada lafaz salat itu ialah salat 4 rakaat. Baik, pada malam ini kita akan masuk kepada sambungan tentang kelebihan yang berikutnya, iaitu kelebihan menghidupkan malam atau mendirikan malam
atau boleh juga kita katakan dengan istilah yang digunakan di dalam syarak, qiyamul lail. Jadi tajuk kita pada malam ini tuan-tuan ialah berhubung dengan apa? Qiyamul lail. Saya akan bincang dengan tuan-tuan, kita akan kemukakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan qiyamul lail yang merupakan di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin mukminin, pertama kita tengok beberapa isu yang sempat saya kumpulkan untuk pengetahuan kita bersama. Yang pertama, dua istilah, dua perkara yang sering keliru di kalangan masyarakat. Yang pertama apa dia? Tuan-tuan kena bezakan, kena kenal apa yang dikatakan dengan qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan kena bezakan istilah yang digunakan salat tahajud. Dua perkara ini berbeza. Jangan keliru. Jangan tak jelas. Qiyamul lail umum, tahajud khusus. Itu cara mudah kita nak faham. Qiyamul lail umum, dia lebih luas. Tahajud dia di dalam qiyamul lail. Nanti saya sebut apa yang dikatakan dengan qiyamul lail dan apa yang dimaksudkan dengan tahajud. Tapi yang pertama tuan-tuan kena ingat, tulis, kena note, qiyamul lail luas, umum, lebih besar, tahajud khusus. Itu cara nak ingat, cara nak faham. Okey, kita tengok, ringkaskan. Qiyamul lail ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghidupkan malam dengan ibadah, sama ada salat, baca Quran, doa, zikir, atau apa-apa amalan salih selepas daripada waktu Isya. Itu qiyamul lail. Qiyamul lail ni ialah seseorang yang menghidupkan malam dengan apa? Salat, baca Al-Quran, doa, zikir, berzikir, atau baca hadis, atau mungkin baca buku agama. Nak menuntut ilmu tak ada orang nak mengajar kot, pukul 2-3 pagi kan? Ataupun mungkin kita boleh katakan dia menghidupkan malam, dia bangkit pukul 2-3 pagi, dia buka kuliah. Dia mungkin terjaga pukul 2-3 pagi, dia buka kuliah, dia duduk dengar balik. Mungkin lepas maghrib dia tak sempat dengar, dia tidur ke, dia tak sihat ke, jaga pukul 3 pagi, dia duduk dengar kuliah, dia duduk catat nota. Itu juga kita katakan qiyamul lail. Apa sahaja ibadah, amalan salih yang dilakukan pada waktu malam. Mungkin kita tak larat malam tu nak bangkit salat, kita sekadar duduk atas katil wirid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar ke apa ke, itu juga qiyamul lail. Itu dinamakan qiyamul lail. Sebab itu pengisian qiyamul lail itu umum. Salat boleh, baca Quran boleh, wirid boleh, berzikir boleh, berdoa boleh, mengaji, baca hadis, semua itu termasuk amal salih. Baik. Yang kedua,
Yang istilah yang kita kena tahu ni apa dia? Iaitu tahajud. Tahajud ni apa? Tahajud ni kalau kita tengok yang disebutkan oleh para ulama, tahajud ialah salat yang dilakukan selepas daripada tidur pada sebahagian malam. Itu tahajud. Maksudnya tahajud ni apa? Tahajud ni salat yang dilakukan selepas daripada tidur. Jadi tuan-tuan jelas, tahajud kena tidur. Tahajud kena tidur. Selepas daripada tidur tu kita panggil tahajud. Tapi kalau tuan-tuan tak tidur, tuan-tuan salat, lepas pada isyak tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca Quran, yang tu qiyamul lail. Yang tu qiyamul lail. Tapi yang tuan-tuan tidur tadi ni, lepas tu tuan-tuan bangkit semayang tu, nama dia tahajud. Dapat beza? Tahajud tu semayang yang dilakukan selepas daripada tidur pada sebahagian malam. Dia berbeza dengan qiyamul lail. Qiyamul lail ini tidak disyaratkan tidur. Mungkin boleh dilakukan selepas daripada semayang isyak. Tuan-tuan semayang witir ke, tuan-tuan semayang taubat ke, semayang hajat ke, semayang apa ke, yang tu termasuk dalam qiyamul lail. Baik tuan-tuan, antara dalil yang disebut oleh para ulama ialah pada surah Al-Isra ayat 79. Kita rajin dengar ayat ni ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Dan bangunlah pada sebahagian daripada wa minal lail, sebahagian malam. Yang the bestnya 1/3 akhir malam. Dan bangunlah pada sebahagian malam, serta fatahajjad, dan kerjakanlah salat tahajud padanya nafilah sebagai tambahan amalan sunat bagi kamu. Jadi tahajud ni sunat. Allah kata bangkit, bangun. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang-orang yang beriman untuk bangkit di tengah malam. Dan inilah kekuatan orang beriman. Tuan-tuan cuba tengok, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dakwah ataupun wahyu yang kedua, perintah supaya Nabi bangkit untuk menyampaikan dakwah, Allah kata apa? Manusia ni dalam hidup dia ada tekanan, dia ada masalah, dia ada letih, dia ada penat. Jadi Allah mengajar, mendidik, mentarbiah Rasulnya, Nabi, untuk mencari kekuatan, untuk engkau berhadapan dengan tentangan manusia, ujian dan dugaan. Qumil lail, bangkit daripada tidur. Sebab itu orang yang apabila dia bangkit di tengah malam, dia salat walaupun 2 rakaat, dia akan bangkit dalam keadaan yang kuat dan lebih tenang. Yang ni rahsia. Sebab itu di peringkat umur kita ni tuan-tuan, terutama sekali golongan warga emas, kurangkan tidur, banyakkan bangun malam. Kerana tak lama lagi kita akan tidur sepuas-puasnya. Kita akan berhadapan dengan saat kematian ni.
Saya pun tak pasti di peringkat umur tuan-tuan apa lagi yang mau dikejar. Apa lagi yang kita duk cari ni, saya tak tahulah. Sebab tu kadang-kadang saya heran yang tua-tua ni tak main masjid ni, dia pun nak cari apa lagi tak tahu. Macam saya muda ni banyak benda ni kalau muda ni. Futsal kan, nak main futsal, main badminton, malam nak bawa anak pergi berjalan ke. Dah tua kan, muda ni banyak. Ni mari peringkat umur-umur macam ni nak bawa anak-anak dah besar-besar, nak pergi main futsal apa, nak berjalan pun tak larat. Tuan-tuan ni saya tak kata kat tuan-tuan. Bila tuan-tuan main okey lah, yang tak main ni duk buat apa di rumah? Tok Imam pun tak tahu nak kata apa. Mari penuhkan masjid, kerana kita berada di hujung-hujung usia. Apatah lagi tuan-tuan, malam kita semakin singkat. Tuan-tuan perasan tak? Waktu malam sangat pantas. Kita habis Isyak pun 9 lebih. Kita mungkin tidur paling awal pukul 10. Paling awal pukul 10. Subuh pukul 6. Kita hanya ada berapa jam saja? Kalau tuan-tuan tidur pukul 11, 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, 5 jam. Tuan-tuan hanya ada baki lebih kurang 2-3 jam untuk bangkit salat. Kerana tahajud ni tak boleh buat siang. Tuan-tuan kata semalam kalut, malam payah letih, malam tak boleh nak bangkit, malam tak penat, saya buat siap-siap lah belah siang. Tak boleh. Allah menetapkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Hendaklah kamu bangkit pada sebahagian malam, kerana malam itu lebih sunyi, lebih menenangkan untuk kamu berbicara dengan Allah. Maka sebab itu saya menasihatkan diri saya, mari tuan-tuan, kita buat satu masjid dalam bilik rumah kita. Kita ada satu ruang dalam masjid kita, dalam rumah kita, untuk kita bersendirian dengan Allah, untuk kita berkhalwat. Tak payah duk join tarikat-tarikat yang tak tahu mana halatah tu. Payah nak join tarikat ni, nak kena masuk dalam hutan, nak kena masuk dalam gua, nak kena pergi masuk dalam zawiyah apa, khalwat tak ketahuan hala. Kita duduk di rumah kita, bangkit, bukan payah tahajud. Tarikat yang paling benar di atas jalan yang Allah redha ni, tariqah Muhammadiyah, tarikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya hang tarikat apa? Kalau orang tanya kita hang tarikat apa? Aku tarikat Nabi. Kalau dia tanya Nabi ada tarikat, Nabi ni lebih pada tarikat dia dah. Pasal dia bawa agama tu semua dalam tu. Kalau orang tanya siapa, orang tanya kita apa tariqah? Tarikat ni daripada perkataan Arab, tariqah, jalan menuju Tuhan. Siapa dia jalan yang paling benar, betul, tepat, sahih menuju Allah? Jalan wakil dia, jalan utusan dia, jalan orang yang dia lantik, jalan Nabi. Orang kata kita tak ada tarikat, kita ada tarikat. Tarikat kita tarikat Nabi. Zikir kita zikir Nabi, doa kita doa Nabi. Itu lebih selamat. Mudah ya tuan-tuan. Hang join tarikat apa? Tarikat Nabi. Apa zikir hang? Zikir yang Nabi baca. Apa doa hang? Doa yang Nabi baca. Yang tu lebih selamat. Hadirin mukminin. Baik. Kita sambung. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam, serta kerjakanlah salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu,
semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan engkau pada di tempat yang terpuji. Kata Al-Imam Ibnu Kathir. Siapa dia kata ni? Al-Imam Ibnu Kathir. Tuan-tuan dengar, bukan saya kata, Ibnu Kathir. Siapa dia Ibnu Kathir? Ulama alim dalam bidang tafsir. Tafsir dia yang terkenal tu tafsir Ibnu Kathir. Kata dia, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, sesungguhnya tahajud itu ialah sesuatu yang dilakukan selepas daripada tidur. Kata Ibnu Kathir, tahajud ialah sesuatu yang dilakukan selepas daripada tidur. Kemudian kata dia lagi, inilah yang sabit. Tahajud tu apa dia? Salat yang dilakukan selepas tidur. Inilah yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Ibnu Katsir kata, baginda Nabi melakukan salat tahajud selepas bangun daripada tidur. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini juga yang diceritakan oleh Aisyah dan sahabat-sahabat Nabi. Itu kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata tahajud itu bangkit selepas tidur. Nampak? Baik. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak baca sedikit beberapa kelebihan berkaitan dengan qiyamul lail ataupun salat tahajud. Lepas tu kita akan terang macam mana tuan-tuan nak buat tentang salat malam ni. Yang pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bagus. Siapa yang bawa bini malam ni bagus. Dia boleh dengar dia dengan bini dia. Nabi kata apa? Saya akan baca beberapa hadis, lepas tu kita akan hurai tentang macam mana kita nak bangkit tahajud ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Hurairah, Nabi sebut pada kami, rahimallahu rajulan qama minal lail shalla wa qada imra'ahu wajhiha al-ma' yakni kami. Rahimallah, Allah sayang pada seorang suami lelaki yang kemudian dia salat dan dia membangunkan isterinya. Dia kata siapa bangkit? Laki kena bangkit. Negeri lain kena izin isteri tu. Perlis, saya nak habang lah, banyak sangat duk tanya. Di negeri lain kena izin, isteri kena izin. Di Perlis kena maklum. Kena maklum. Beza ada izin dengan maklum? Kena izin dengan kena habaq. Kena izin dengan kena habaq. Beza. Yang mana mudah? Izin ke habaq? Minta izin ke atau habaq kata dah menikah? Yang mana mudah? Habaq lah.
Tuan-tuan bawa balik borang, nak kena suruh dia sign, nak kena minta izin, dia kena endorse, dia kena proceed baru boleh menikah. Payah dah, payah. Melainkan satu lagi, tuan-tuan bawa balik sijil yang sah. Ni, aku nak habaq kata aku menikah dah. Nak kata apa? Katalah, tapi benda dah jadi. Mudah tak? Mudah tak? Mudah. Tahan telinga lah. Lama dia letih kan? Tuan-tuan dengar. Habis? Okey, selesai. Berapa lama? 3 hari ya. Kerak apa? Apa tu Imam? Yang tu Imam jawab. Kerak nasi, jurus ayak, lembut. Kena maklum. Tapi kalau dia tak maklum pun nikah tu sah. Cuma siapa yang tengok video ni untung. Jangan bercerita ke orang. Jangan bercerita ke orang. Saya habaq kat tuan-tuan ni, bila ada live ni tak payah. Orang perempuan kena rajin tengok laman website Jabatan Agama, kerana setiap pernikahan kena update dalam tu. Jadi kalau tak ada apa-apa, belek tengok. Belek apa ustaz? Belek nama lelaki hang lah. Kalau saya belek ada nama lelaki hang, kusangkakan 2, rupanya 3. Kalau betul nama lelaki dia tu, makna apa? Dia tengok-tengok nombor 36, Man bin Mut. Man bin Mut ni tak ada orang lain lelaki aku yang ni. Makna lelaki hang nikah lah. Dia akan ada dalam senarai tu. Rajinlah buka tengok. Buka hari Isnin tak naik lagi, mungkin dia tak key in lagi. Buka pula hari Selasa. Tak ada kerja kami ustaz. Tak payah tengok. Betul tak? Tahu-tahu tak apa, tang mana tadi kita? Tang gerak mangkit tidur ni, dia pi sampai tang tu. Masya-Allah. Okey. Ini bangkit. Suami dia bangkit. Suami kena jadi teladan, qudwah, uswah, role model, contoh kepada isteri dan anak-anak. Itulah datangnya penghormatan. Penghormatan ini diberikan setelah datangnya apa? Contoh. Dia ada give and take. Suami tunjuk kepimpinan, leadership, satu orang yang boleh diharap, maka isteri dan anak-anak automatically dia akan respect dia leader. Ini dalam mana-mana teori kepimpinan, teori siasah politik pun memang macam tu. Kalau pemimpin loi ceroy ya, rakyat pandang rekeh. Tapi kalau dia firm, dia boleh jadi role model, dia contoh, orang tengok dia smart, orang akan respect, ada penghormatan di situ. Ini yang Quran ajak pada suami supaya dia bangkit malam. Isteri kalau tengok suami bangkit malam, Allah, dia hormat, sayang, dia kasih. Kan? Nampak? Baik, kita sambung. Kemudian tuan-tuan hadirin mukmin, dia kata apa lagi? Fasalla wa aiqada imra'atahu. Dia kata kalaulah si suami itu gerak, dia tak mau bangkit, dia payah nak bangkit, nadaha fi wajhiha alma, maka suami itu diajar oleh Nabi ambil air, percikkan ke muka. Nadaha ni percik, bukan jurus. Lagi dia pergi ambil steamboat jurus basah kawan tu, percik di muka tu supaya dia boleh bangkit kan. Kemudian Nabi kata lagi, rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah juga sayang pada mana-mana isteri yang dia bangkit di tengah malam, dia salat dan dia mengejutkan suaminya. Dan jika suaminya itu enggan untuk bangkit,
dia memercikkan air pada muka suaminya sama macam yang suami dia buat. Tapi Nabi sebut siapa dulu? Suami. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Itu hadis yang kita baca yang pertama. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Idza ayqadha ar-rajulu ahlah min al-laili fa sallaya. Mana-mana suami yang membangkitkan istrinya lalu mereka salat 2 rakaat, kutiba fi dzakirina wadz-dzakirat, mereka akan ditulis nama-nama mereka daripada kalangan orang yang banyak berzikir. Siapa-siapa yang bangkit salat malam, list nama dia minadz-dzakirin wadz-dzakirat. Nama dia duduk dalam senarai orang yang kuat berzikir. Orang yang bangkit tengah malam, semayang tahajud, nama dia duduk dalam senarai orang yang rajin berzikir. Itu kelebihan dia. Nampak? Baik. Yang ketiga, daripada Ali radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali cerita. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Ali kata Nabi, yakni bapa mertua dia, father in law. Kita kalau ada menantu tuan-tuan, sekali-sekala kita pergi rumah depa, ambush, buat lawatan mengejut. Jangan habaq. Kau tuan-tuan habaq, dia kata ni aku nak pergi sekejap lagi pukul 3. Depa pun pukul 3 buat mengaji lah. Mengaji. Awak abang malam ni kita mengaji awal ni pukul 3. Pok hang habaq dia nak mai kan. Dia potong nama kita lagi kalut kan mengaji. Kita nak sampai lagi sebatu dengar dah orang duk mengaji. Anak menantu, anak bapa. Kan? Kata Ali, Nabi SAW mari waktu malam dan Nabi berkata kepada mereka, ala tusalliyan. Nabi kata, hey Ali, Fatimah, apa tak semayang malam ke? Nampak? Kita mungkin tak pi, tapi kita boleh buat apa? Call telefon kan, ajak bangkit. Terutama sekali hari cuti lah, hari kerja mungkin depa ada alasan. Hari cuti mungkin sebulan sekali telefon. Pukul 4 pagi. Ada apa mak? Pak mati dah ke? Pasal selalu orang telefon pukul 4 ni mati lah. Pak mati lah. Dah pak hang duk elok ah. Tu yang telefon ni ada apa? Terkejut kami ah. Nak habaq pak mangkit mayang lah. Terima kasih mak oi. Selesai. Selesai. Sekali-sekala suruh mereka sembahyang. Kalau gamuk mak tak telefon, anak telefon kat mak. Tapi selalu anak kat telefon kat mak ni okey lah kan. Tiba-tiba mak anak dah telefon pukul 4 pagi. Dia bapa kata pula. Macam tahu-tahu pula mak aku ni. Dan bagi salam mak dia dah tiba dah. Bapa kata pula, hang nak ambil ke aku nak pergi bagi? Tak pinjam lah kali ni. Nak gerak mak mangkit tahajud. Hang ni buang tabiat dah ni. Allah rahmat keluarga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi. Nampak? Daripada Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Allah redha Salim, Allah redha Abdullah, Allah redha Umar. Allah tak redha Al-Khattab. Al-Khattab tak masuk Islam.
Dia meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa dia yang cerita ni? Salim, cucu Umar. Dia cerita tentang pujian Nabi kepada bapa dia. Bapa dia siapa dia? Abdullah. Nabi kata apa? Ni'mar rajulu, sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Ni'mar rajul, sebaik-baik manusia Abdullah anak Umar. Lau kana yusalli minal layl, alangkah eloknya kalau dia boleh bangkit semayang tengah malam. Lagi cantik. Tuan-tuan nak dengar cerita pasal apa Nabi pergi sebut benda tu? Ni saya nak kongsi kat tuan-tuan. Cari-cari tengok, kita jumpa hadis ni macam mana kisah yang disebut dalam hadis. Nabi boleh kata dekat Abdullah bin Umar ni, kalaulah dia bangkit semayang malam nampak? Ada cerita dia. Okey, baik. Hadirin mukminin, Abdullah bin Umar, tuan-tuan kenal satu orang sahabat abid, alim. Dia satu orang yang sangat kuat ibadat, sangat alim, dan dia termasuk daripada sahabat yang fuqaha, the best scholar. Alim. Abdullah bin Umar ni alim. Dia ni kebiasaannya dia akan duduk dengan Nabi. Pasal dia antara sahabat yang masa Nabi hidup dia kecil lah. Dia sahabat kecil, tapi dia banyak masa dengan Nabi. Nabi ni dia suka tanya tau. Siapa yang mai kuliah subuh kita dah cerita sikit Marin pagi. Nabi suka tanya apa? Lepas subuh Nabi akan jumpa sahabat, dia akan tanya apa? Mimpi apa malam? Nabi akan tanya, hang mimpi apa? Ada siapa-siapa mimpi tak? Cerita mai nak dengar? Nabi suka tanya. Nabi suka tanya sahabat mimpi apa. Abdullah bin Umar kata, aku ni haraplah boleh mimpi elok-elok, aku nak cerita kat Nabi. Abdullah bin Umar ni dia minta dekat Allah, dia nak mimpi elok-elok. Dia nak mimpi yang mana kalau Nabi tanya, dia nak tanya, dia nak cerita dekat Nabi, dia nak suruh Nabi cerita. Tuan-tuan, Allah makbul doa dia. Tengok apa yang berlaku. Kita tengok. Dia kata, satu hari Allah izin aku mimpi. Tujuan dia apa? Esok Nabi tanya, aku nak cerita. Nabi tanya, aku nak cerita. Lepas tu malam tu dia mimpi. Kita tengok dia mimpi apa. Dia kata, dia bermimpi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kepada dia ada sebuah telaga yang tak ada dinding, yang mana telaga itu keluar api yang sangat menjulang. Dalam mimpi tu dia nampak satu api, satu telaga, yang telaga tu keluar api, membuak-buak, menjulang-julang. Bukan mimpi elok ni. Lepas tu dia kata, dalam keadaan yang begitu menakutkan itu muncul dua malaikat. Dia kata, dalam aku duk tengok api duk sambak naik, menyala betul punya besar tu, dua malaikat mai. Kemudian tuan-tuan, di kiri dan kanan telaga tu ada dua tiang. Bila aku tengok malaikat mai, nampak tiang tu, apa yang dibuat oleh Abdullah bin Umar, dia kata, a'udzu billah minan nar, aku berlindung daripada Allah, daripada api tu. A'udzu billah minan nar, a'udzu billah minan nar. Ya Allah, selamatkan aku daripada api tu, selamatkan aku daripada api tu. Dia takut kok malaikat tarik dia buh dalam tu. Apa yang berlaku? Datang malaikat yang seorang tu, yang satu lagi tu mai dekat dia. Dia kata, jangan takut Abdullah bin Umar, jangan takut.
hang tak termasuk daripada orang yang dicampak ke dalam api itu. Dia terjaga. Dia mimpi yang sangat menakutkan. Tuan-tuan kalau bayang mimpi, kalau tuan-tuan termimpi benda macam tu, yang ni bukan mimpi elok. Abdullah bin Umar kata apa? Esoknya mula-mula sekali dia niat nak cerita. Esok bila bangkit, cancel. Aku tak mau cerita, biar aku seorang sudah. Dia tak mau cerita. Pasal apa? Pasal dia rasa mimpi tu tak elok. Cuma kebetulan, apa dia tuan? Kak dia bini Nabi. Siapa dia kak dia? Hafsah. Mula-mula dia minta nak mimpi, dia nak cerita dekat Nabi. Dia mimpi elok, dia cerita dekat Nabi, Nabi tafsir, dia seronok ah. Tiba-tiba mimpi api. Terus cancel. Dia kata tak cerita dekat Nabi, tak elok. Tapi dia cerita dekat Hafsah. Dia cerita dekat Hafsah, kan? Ha? Dia cerita dekat Hafsah. Kemudian tuan-tuan, Hafsah isteri Nabi menceritakan mimpi adik dia kepada Nabi. Abdullah bin Umar tak jadi cerita mimpi tu sebab dia bimbang tafsiran dia buruk. Pasal yang dia nampak tu api, mesti tak elok. Dia cerita dekat kak dia sampaikan benda tu kepada Nabi. Nabi kata, ni'mar rajul, sebaik-baik lelaki Abdullah bin Umar, orang saleh. Tapi alangkah eloknya kalau dia bangkit salat malam. Nampak? Perkataan Nabi tu sampai dekat Abdullah bin Umar. Sampai apa dia? Kak dia kata, Nabi puji hang. Cuma Nabi kata, sebaik-baik lelaki Abdullah bin Umar, kalaulah boleh dia bangkitlah salat malam. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar apabila dia dengar kata-kata Nabi, kalaulah kana yusalli minal lail, kalaulah Abdullah ibn Umar itu bangkit salat malam, dia menjadi manusia yang terbaik. Dia dapat perkataan Nabi tu, dia tak pernah tinggal walaupun semalam. Tu dia tuan-tuan. Seakan-akan isyarat tu ada, kita kena follow. Nampak? Abdullah ibnu Umar selepas dia mendapat perkataan Nabi yang mengharapkan dia bangkit salat malam, dia menjadi lelaki yang tidak pernah tidur melainkan hanya sedikit. Kerana Nabi dah sebut perkataan tu kat dia. Kata hamba dia tuan-tuan ingat nama Nafi'. Hamba dia nama apa? Nafi'. Nun alif fa'in, Nafi'. Hamba dia kata apa? Hamba dia kata, sejak daripada itu Abdullah ibnu Umar sentiasa salat malam. Dia akan bangkit di tengah malam, dia akan salat dan dia akan bertanya kepada kami, sudahkah masuk waktu sahur? Dia akan semayang, lepas tu dia istighfar, dia akan tanya kat akulah, hamba dia, sahur tak lagi? Artinya dekat nak subuh. Masuk subuh tak? Dekat nak subuh tak? Sahur tak lagi? Kata Nafi', kalaulah aku jawab belum lagi, dia bangkit salat. Kemudian dia akan tanya lagi, sahur tak lagi? Belum, wahai tuan. Dia bangkit salat lagi. Sekali lagi dia tanya, itulah apa yang dia lakukan setiap malam. Apa yang dia lakukan setiap malam. Nampak tuan? Hadirin mukminin. Azan dulu, sekali lagi saya akan buat kesimpulan tentang kaifiat macam mana tuan-tuan nak bangkit salat di tengah malam. Kita bagi laluan pada azan, insya-Allah. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil, salat malam boleh dilakukan selepas daripada salat Isya. Dan salat malam
Dia berbeza dengan salat tahajud. Rakaat yang paling sedikit, minimum, yang paling rendah untuk kita buat 2 rakaat cukup. Kita boleh bangkit 2 rakaat. Kemudian kita boleh tutup dengan witir. Berapa banyak maksimum? Tidak ada had. Jadi tuan-tuan tidak perlu berbalah dan tidak perlu untuk membesarkan isu ini. Salat malam tidak ada had. 2, 4, 6, 8 mengikut kemampuan. Abdullah ibnu Umar tadi, kalau tengok apa yang dikatakan tentang diri dia, dia salat, lepas tu dia pergi rehat. Kalau dia larat, dia sambung. Kalau dia tak larat, dia sambung tidur. Maksudnya dia tidak melampau lah. Baik. Salat malam sunnah secara bersendirian, dan dia tidak digalakkan berjamaah. Nabi hanya buat berjamaah ni 3 kali ya. Nabi semayang malam ni berjamaah pada waktu malam 3 kali. Yang ni malam biasa, tarawih cerita lain. Ni semayang malam yang tuan-tuan buat saat lagi esok lusa ni. Nabi buat 3 kali ya, berjamaah. Satu dengan Anas. Nabi berjamaah dengan Anas. Yang kedua, Nabi berjamaah dengan Huzaifah. Dalam sepanjang hidup Nabi semayang malam ni 3 kali ya berjamaah. Dengan Anas dan mak menakan dia kot. Anas dengan tuk dia kan, dengan mak menakan dia. Jemaah semayang malam. Yang kedua dengan Ibnu Abbas dan dengan Huzaifah. 3 orang ni ya. Yang puluhan malam lagi, yang malam-malam yang lain tu seorang-seorang. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia kata sesungguhnya salat sunat tidak disyariatkan kita berjamaah. Sembahyang sunat ni tak disuruh berjamaah, kecuali raya, gerhana, istisqa, tarawih. Yang tu sunnah berjemaah. Yang tu berjemaah. Yang lain daripada tu tahiyatul masjid, rawatib, qabliyah, ba'diyah, wudu. Nabi buat seorang-seorang ke ramai-ramai? Seorang-seorang. Semayang tahajud Nabi buat seorang-seorang ke ramai-ramai? Seorang-seorang. Nawawi kata seorang-seorang. Sekali sekala, kadang-kadang, jarang-jarang nak buat ramai-ramai bolehlah. Tapi asalnya seorang-seorang. Di rumah, bukan di masjid. Kita buat seorang-seorang di rumah. Sekejap lagi mai subuh, kita buat di masjid. Debat. Okey. Last. Yang ni ingatan buat saya dan ingatan buat tuan-tuan. Saya nak quote perkataan Ibnul Qayyim. Saya tahu tuan-tuan ni semua orang yang rajin sembahyang malam. Dalam kita ghairah, kita rajin salat malam, kita kadang-kadang akan disentuh oleh satu perasaan ujub.
Ini ingatan bagi mereka yang bangkit salat di tengah malam. Sesiapa di kalangan kita yang rajin, yang Allah bukakan pintu untuk dia bangun malam, dia bersyukurlah di atas kurniaan itu. Yang menghalang seseorang itu bangun malam, dosa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, imam, alim, tabi'in besar. Sufyan Ats-Tsauri kata apa? 6 bulan aku tak boleh bangkit semayang malam kerana satu dosa yang aku buat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang tak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Alim besar, imam, salaf. Dia kata 6 bulan dia tak terjaga bangkit tengah malam pasal satu dosa yang dia buat. Tapi orang yang bangkit tengah malam, dia kena hati-hati tuan-tuan. Syaitan dia bukan sahaja masuk kepada orang yang tak bangkit. Betul, orang yang tak bangkit subuh tu Nabi kata syaitan kencin penuh atas apa? Dia punya lubang telinga tu, betul. Tapi orang yang bangkit je kena jaga juga. Syaitan bukan tak mai kat kawan tu. Ibnul Qayyim kata apa? Mari kita baca. Sangat halus. Kata-kata Ibnul Qayyim ni sangat mendidik jiwa kita. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, apabila Allah membuka pintu untuk kita mudah bangkit semayang malam, jangan tengok orang yang tak bangkit sebagai orang yang teruk dan hina. Jangan. Dia tahan duk bangkit mayang malam, dok. Atau dia tengok kawan tu, dia tahu kawan tu tak bangkit mayang malam. Ibnul Qayyim kata, kalau Allah mudahkan kita, Allah buka pintu tu untuk kita, jangan tengok orang yang tak boleh bangkit itu dengan pandangan yang menghina dan kita rasa dia lekeh. Jangan ujub. Ibnul Qayyim kata, boleh jadi Allah membuka untuk dia perkara yang lain. Seperti mana jika Allah membuka kepada kita pintu berpuasa, kita jangan tengok orang yang tak puasa tu dengan pandangan yang hina. Contoh puasa Ashura itu, ataupun hari ni hari Isnin, tuan-tuan puasa, saya tak puasa. Contoh, kita tengok-tengok, kita naik kereta tengok kawan kita duk makan. Dia hari Senin tak puasa. Jangan. Ibnu Qayyim kata jangan. Yang ni penyakit yang paling bahaya ni. Penyakit yang menyerang ahlul ibadah. Kawan dia ajak, jom kita sarapan. Aku minta maaf hari ni Isnin, aku puasa, aku bukan macam hang. Allah. Dia macam ambil golok tak golok. Parang tu dia tikam tadi, dia robek, dia tarik, terborai pula. Macam tu. Minta maaf ana. Kita kan, orang telefon dia, saya nak singgah di rumah Ustaz. Maaf, saya waktu ni duk baca Al-Quran. Saya waktu ni nak pergi masjid dengan penuh megah bangga. Lepas tu dah dia habaq tu selapis, dah dia habaq tu satu pasal pula. Lepas dia habaq tu, dia rasa orang yang dia habaq tu teruk. Apa punya teruk? Jangan tuan-tuan. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, kita mai boleh pahala, kita balik luruh habis kot jalan. Naik motor mai sembahyang maghrib boleh 27, tambah dengan sunat bolehlah 3-40. Balik sampai rumah dah tinggal 4 pun tak ada. Pasal sambil duduk balik, mangkak mereka ni makan sampai tak teringat nak sembahyang maghrib. Lalu pula kau nu kaya saja, masjid pun tak mai. Dan berapa banyak dia kata tu. Hadirin mukminin, Ibnu Qayyim kata jangan. Kalau Allah buka puasa, kita tahu kawan kita tak puasa, jangan pandang kita lebih mulia, dia lebih hina. Kerana kita tak tahu hakikat di sisi Tuhan. Kita tak tahu.
Saya duduk di atas dengan panggilan, dengan gelaran, dengan penghormatan, dengan penuh kemuliaan. Al-Ustaz, Al-Fadil, Al-Syekh, apa semua. Manusia. So, pergi tengok hakikat dia. Pasal tu kita jangan benar. Ibnu Qayyim kata. Kemudian dia kata apa? Ni dia kata. Tapi jangan silap faham. Saat lagi dia bantai pilih nak kalut. Satu orang yang dia tidur, Ibnul Qayyim kata ni, sangat cantik. Tuan-tuan dengar elok-elok. Sekejap lagi saya nak ulas sikit. Kalau tidak tuan-tuan silap faham. Ibnul Qayyim kata satu orang yang tidur dan dia tidak bangun di tengah malam. Kemudian dia bangun, dia duduk, dia menyesal kepada Allah. Dia kata betapa lemahnya aku tak boleh bangkit. Betapa teruknya aku tak bangkit. Lebih baik, kata Ibnul Qayyim, orang itu lebih bagus daripada orang yang bangkit di tengah malam dalam keadaan ujub dan bangga. Tuan-tuan nampak? Maksud dia apa? Maksud dia Ustaz Ibnu Qayyim kata lena tu lebih baik daripada bangkit Jahannam. Dia bukan maksud lena tu lebih baik. Dia maksudkan satu orang kalau dia lena, lepas tu dia bangkit, dia menyesal, dia rasa bersalah, dia rasa rugi. Bagus. Kerana apa? Kerana dia memuhasabah diri dia. Tapi kalau hang duk bangkit tiap-tiap malam, tapi megah diri, berasa besar diri, berasa sombong, berasa hebat dengan sembahyang hang lebih hina daripada yang tak bangkit tu. Ini Ibnul Qayyim kata. Kerana apa? Kerana dia telah terkena penyakit yang paling bahaya bagi orang yang buat ibadah, ujub. Sebab itu hadirin mukminin, kita renunglah apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada saya. Saya nak buat satu teguran sedikit. Habis dah tajuk kita ni. Saya sebenarnya tak mau bercakap isu ni. Tapi saya tengok tuan-tuan, harapan saya semua kita lah. Kita ingat siapa-siapa yang boleh bersuara, bercakap lah. Ada satu penyakit yang semakin teruk dalam masyarakat kita. Dan kita tolong jaga anak isteri kita, tolong jaga jangan termasuk dalam penyakit ni. Saya tengok dalam masyarakat kita ni, dia telah terkena satu penyakit gila kepada perhatian orang. Dia suka cari perhatian orang. Baru ni satu manusia buat orang manusia zaman lah ni dah tak ada maruah dah. Pasal itu betul yang Nabi kata tu betul 100%. Lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau manusia tu tak ada perasaan malu, dia akan buat apa sahaja yang dia nak buat. Dia tak heran agama, dia tak heran maruah, dia tak heran apa orang kata. Kita tengok hari ni orang dah tak heran dah. Satu orang kosmetik jualan, saya tak mau sebutlah nama dia, buat konten yang membodohkan diri, buat aksi lucah. Tujuan dia apa? Nak cari like. Ni dia panggil apa ni? Tuan-tuan, gila perhatian. Bahasa dulu masa saya dulu kami budak-budak dulu dia panggil mencapak. Saya tak tahu tuan-tuan bisa dengar mencapak, jenis mencari publicity ni. Dia nak buat bagi dia pelik. Pasal tu Arab ada satu istilah tau. Arab dah kata apa? Ni, kita tak heran yang duk buat pelik-pelik ni. Tujuan dia yang ni. Orang dah Arab, pepatah Arab ada sebut dah. Khalif tu'raf. Hang buat pelik, hang akan popular. Khalif tu'raf. Hang buat pelik pada orang pakai seluar dalam kot dalam, hang pi pakai seluar dalam kot luar, hang akan masuk muka depan surat khabar. Ni penyakit gila ni. Gila populariti ni. Ni baru ni saya tengok ada mak ayah, ya Allah, dah ada anak macam tak ada akal kurung anak-anak dalam bilik.
Anak-anak tu depa muhung anak-anak tu. Saya pun tengok rasa orang Melayu kita ni tu kurung anak-anak dalam bilik, pasang suara hantu, gempak budak-budak tu, anak Kediri ni gempak anak-anak tu sampai teriak anak-anak tu takut hantu. Ni kelaku siapa ni? Akal siapa ni? Akal pak budak yang tak berapa nak sentar ni. Lepas tu mak pak ni yang rakam ni, yang seronok duk rakam ni, depa syok anak depa takut teriak, takut hantu. Depa yang buat suara hantu tu, depa yang kurung, depa yang buat suara hantu tu, depa yang perangkap anak-anak depa masuk dalam bilik tu, depa yang gempak bagi takut, depa yang seronok rakam, depa ni yang buat bagi orang tengok anak-anak tu jadi satu trauma. Pasal apa? Buat lagu ni buat apa? Perkena anak-anak ni buat lagu ni, tahana kat anak-anak ni, zalim ni, buat naya ni pasal apa? Ni nak suruh orang like, nak suruh orang seronok, nak suruh orang tengok, nak terkenal. Dan banyak lagi yang telanjang, bogey, yang mencarut. Pasal itu ceramah, kalau ceramah lagu kita, ceramah Quran, baca hadis, baca Quran, sat 30, sat 15, sat 16, nak pi 50 pun getak internet tu. Saya tuan-tuan kalau nak maki, bukanlah kita tak erti maki. Boleh je nak maki. Nak cerita lok-lak, bukan kita tak boleh cerita lok-lak. Nak ceramah lagu depa, nak ceramah tu dengan kelebihan Tuhan bagi sikit ni, boleh nak ceramah lagu hangpa ceramah tu. Tapi kita ada maruah. Pasal tu tengok ceramah-ceramah yang maki orang, yang kata, yang cakap lolak-lolak ni, yang cerita karut-karut ni, 100,000 view. Pasal tu kadang-kadang semayang saja duk pi rakam semayang. Lagi satu orang kita ni, dia rajin tau, dia duk buat sedih tapi dia rakam. Hang sedih tapi dan lah. Ni yang kita pelik. Hang sedih kematian isteri, kematian ayah, sedih. Dalam duk sedih tu dan lagi rakam. Sedih apa? Kita sedih ni, telefon pun tak tahu duk tang mana. Dia boleh duk rakam lagi, boleh duk buat video lagi. Ini penyakit akhir zaman ni. Penyakit apa? Penyakit sukakan syuhrah, sukakan populariti. Apatah lagi lah ni, bila popular boleh jual barang, boleh dapat duit. Nabi dah kata, idza lam tastahi, apabila hampa tak ada malu, fasna' ma syi'ta. Kita yang tengok dia buat tu, kita naik malu. Saya nasihat tentang doa lah, zuriat keturunan kita tak kena penyakit gila popular ni. Biar tak ada duit tak apa, tapi ada maruh. Biar orang tak kenal tak apa, tapi orang hormat kita sebagai manusia yang ada maruh. Mudah-mudahan. Pasal itu tuan-tuan, Nabi larang apa? Antara benda Nabi larang kita apa dia? Tak boleh tuan-tuan keluar masjid sekali lagi, tuan-tuan keluar masjid sekali lagi, kasut hilang sebelah. Nabi tak bagi pakai terus. Tuan-tuan bisa mengaji tak bab tu? Kita keluar masjid, kasut kita ada sebelah lagi hilang. Kawan ajak saya, dia kata nak bagi kasut tak hilang, satu hang bubuh pintu ni, satu hang bibuh pintu ni. Payah orang nak curi kan. Tapi tuan-tuan betul tau, ada hadis, bila kita keluar sat lagi, kasut tak ada sebelah, kita tak boleh pakai terus dua-dua. Tak boleh berjalan dengan kasut sebelah. Panjang ulama syarah. Satu, awak Nabi tak bagi. Tahu tak pasal apa Nabi tak bagi? Nabi tak bagi berjalan dengan kasut sebelah ada, sebelah tak ada, takut tertomoh. Takut kita berjalan tak stabil, jatuh tertomoh. Tu satu. Yang kedua tahu pasal apa? Tak mau nak bagi nampak kita tu macam orang apa yang kasut sebelah berjalan ni? Orang gila. Cikgu dia ni lama pencin, kue pelik awak aku nampak dia pakai kasut sebelah.
Pasal apa? Nampak tak? Agama suruh kita jaga maruah. Kadang-kadang nak jual roti canai, nak bagi laku, panggil nak darah, duk buat golek. Ramai orang pi pasal nak tengok golek. Tok Imam pi dulu? Ada itu dia buat kata. Itu. Tapi saya nak habaq tuan, saya tengok keadaan teruk, masyarakat kita sakit. Masyarakat kita sedang sakit. Ini bukan fenomena yang baik, fenomena yang merisaukan kita.